Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey. Untuk pembelajaran matematik kita hari ini, kita akan belajar tajuk baru hari ini. Kita akan belajar tentang bab 7. Bab 7 tajuk dia koordinat. Cikgu nak kamu tolong buka buku teks matematik kamu. Okey. Okey, sekejap cikgu nak tengok. Cikgu share dengan kamu ni buku teks online. Okey, alright. Ini bab 7 yang mana kita akan belajar hari ini, bab baru, iaitu tajuk dia koordinat. Dalam bab ini kamu akan belajar 3 subtopik, iaitu 7.1 jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Subtopik kedua 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat Cartesian, dan yang ketiga 7.3 sistem koordinat Cartesian. Okey, alright. So kamu boleh juga rujuk dalam buku teks kamu, buka surat. Buka surat 121 Okey. Itu bab 7 koordinat. Okey, pertama kamu kena tahulah mengapa penting sistem koordinat ini . Sistem koordinat ini sebenarnya dia banyak memberi sumbangan kepada ahli arkeologi, ahli geografi, untuk menentukan kedudukan suatu tempat. Biasanya seorang ahli arkeologi dia melakukan pencarian dan penggalian melalui sistem koordinat daripada pemetaan secara digital. Selain daripada itu juga pakar astronomi dia juga menggunakan sistem koordinat ini untuk mereka dapat menentukan kedudukan bintang-bintang. Alright. Seterusnya kita akan terus pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu 7.1 jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Kita terus tengok subtopik 7.1.1, iaitu jarak 2 titik pada satah Cartesian. Cikgu nak kamu tengok rajah ni. Rangsangan minda rajah ni diberikan beberapa tempat dalam suatu sebenarnya ini kita panggil sebagai suatu sistem koordinat. Kita ada lokasi atau tempat yang pertama padang futsal, lokasi atau tempat yang kedua masjid, yang ketiga kedai, yang keempat rumah dan sekolah. Dan rajah ini menunjukkan pelan kedudukan tempat yang sering dilalui oleh Azri. Dan dia berikan, ini kamu kena faham ini 1 kilometer, yang ini pun 1 kilometer, ini kita panggil sebagai skala dia. Skala yang digunakan dalam sistem koordinat ini. Terus kepada yang seterusnya. Berpandukan kepada rajah tadi. Di sini kita cuba tengok bagaimana untuk kita isi maklumat dalam jadual ini . Ini jadual ni dalam buku teks matematik kamu . Dalam jadual ni kita ada destinasi Azri, perwakilan segitiga, jarak mengufuk, jarak mencancang, kemudian jumlah jarak perjalanan sama dengan jarak mengufuk tambah jarak mencancang. Apa maksud jarak mengufuk? Jarak mengufuk kalau berpandukan kepada segitiga yang diberikan ini inilah jarak, iaitu 4 km. Ini kita panggil sebagai jarak mengufuk. Manakala kalau jarak mencancang, kalau rujuk pada segitiga yang diberikan ini adalah bersamaan dengan 3 km. Biasanya dalam sistem koordinat yang kita akan belajar nanti, kita akan belajar tentang satu yang dipanggil sebagai sistem koordinat Cartesian.
Okey, dalam sistem koordinat Cartesian ni akan ada dua paksi. Dua paksi. Yang pertama dipanggil paksi X. Paksi X ni kedudukan dia adalah mengufuk ataupun mendatar. Manakala paksi satu lagi nama dia paksi Y, kedudukan dia adalah menegak atau mencancang. Okey, alright. Okey, pertama kita tengok dekat sini. Macam mana dapat jawapan dalam jadual ini ya. Okey. Destinasi Azri dari sekolah ke rumah. Maksudnya kamu kena rujuk pada rajah yang tadi, yang sebelum tadi. Rajah ni. Tengok. Destinasi Azri ya. Daripada rumah. Ini rumah ni maksudnya rumah Azri ke sekolah. Okey. So kamu kena tengok macam mana kita nak tahu lokasi ya. Destinasi perjalanan Azri daripada rumah ke sekolah. So kamu tengok bilangan petak ni. Daripada titik ni merujuk kepada kedudukan rumah dan titik ni merujuk kepada kedudukan sekolah. Dan daripada titik rumah ni kamu tengok kepada jarak mencancang. Berapa pergerakan titik ni ke bawah. Okey. Tengok ada berapa petak? Ada 1, 2, 3. Ada 3 petak. Jadi jarak mencancangnya sama dengan 3 petak. Dan kamu perhatikan di sini ya, skala yang diberikan untuk sistem koordinat ini adalah jarak mencancang untuk 1 petak sama dengan 1 kilometer dan jarak mengufuk bagi 1 petak sama dengan 1 kilometer. Jadi kalau jarak mencancang tadi ada 3 petak, maksudnya bersamaan dengan 3 kilometer. Okey, kemudian kita tengok pula bila dah kamu sampai kat sini, di titik ini ya, kita kira pula ada berapa petak untuk sampai ke titik sekolah ni. Tu kira berapa petak. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 petak. 4 petak bersamaan dengan 4 kilometer sebab 1 petak bersamaan 1 kilometer. Jadi disebabkan itulah maka dalam jadual ini kamu tengok kat sini ya, perwakilan segitiga. Jarak mencancang sama dengan 3 km dan jarak mengufuk sama dengan 4 km. Dan di sini kita tulis jarak mengufuk 4 km, jarak mencancang sama dengan 3 km. Manakala jumlah jarak perjalanan sama dengan jarak mengufuk tambah jarak mencancang. Okey, iaitu sama dengan 4 km tambah 3 km sama dengan 7 km. Okey, alright. Dan seterusnya kita tengok pula, perhatikan bagaimana kita nak cari ni. Jarak dari rumah ke padang futsal, daripada rumah Azri ke padang futsal. Pertama, macam mana nak lukis perwakilan segitiga? Kita tengok pada rajah ni. Rajah tadi. Rumah ke padang futsal. Kita cari dulu pertama sekali jarak mencancang. Ada berapa? Dari titik ini ke titik ini. Tengok kat sini lah. Titik ini akan sama dekat sini. So ada berapa petak? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 petak menegak ataupun mencancang. Jadi bersamaan dengan 4 km untuk jarak mencancang. Kemudian jarak mengufuk ataupun mendatar daripada ini pula. Ini ke sini. Berapa? Ada berapa petak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 petak. Ada 4 petak. Maksudnya sama dengan 4 km. Jadi jarak mengufuk sama dengan 4 km. Jarak mencancang sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 juga. Itu samalah kat sini. Jadi jawapan kat sini yang sepatutnya kita akan dapat adalah bentuk segitiga. Okey, bentuk segitiga di mana jarak mencancang adalah 4 km dan jarak mengufuk sama dengan 4 km. Okey, kamu boleh lukislah nanti segitiga kat sini. Dan ini kamu kena isikan jarak mengufuk sama dengan 4 km, jarak mencancang sama dengan 4 km, manakala jumlah jarak perjalanan sama dengan jarak mengufuk tambah jarak mencancang, iaitu 4 km tambah 4 km sama dengan 8 km. Okey, yang ini cikgu nak kamu lengkapkan jadual ni. Lengkapkan dalam buku latihan kamu, buku latihan 2 kamu. Okey, ni segitiga ni kamu lukislah.
Lukis. Jadual ni pun kena lukis. Ini cikgu nak kamu buat, selesaikan. Jarak daripada rumah kepada pusat, cikgu dah bincang tadi. Manakala jarak dari masjid ke kedai, berapa? Segitiga dia macam mana? Ini cikgu nak kamu lukis. Okay. Alright. Okay. Seterusnya pula, kita tengok kat sini. Untuk menentukan jarak di antara dua titik pada satah kartis, kaedah perwakilan segitiga per sudut tegak digunakan. Kaedah ini dapat mengenal pasti jarak mengufuk dan jarak mencancang bagi dua titik pada satah kartis. Jarak ini dapat ditentukan daripada skala pada paksi X dan paksi Y. Okey. Ini ya. Cikgu nak kamu tengok kat sini. Tahukah anda ni. Satah kartis mempunyai dua paksi seperti rajah berikut. Seperti rajah ini ya, ada dua paksi. Garis mengufuk iaitu paksi X. Ini garis mengufuk ni. Kalau kamu nampak ni, cikgu tunjuk anak panah ni. Garis mengufuk ni nama dia paksi X. Manakala garis menegak ni nama dia paksi Y. Kedua-dua paksi tersebut akan bersilang antara satu sama lain secara serenjang. Secara serenjang. Serenjang ni maksudnya sudut persilangannya mesti bersamaan 90 darjah ataupun tegak. Dan titik persilangan tersebut ialah asalan yang merupakan permulaan nombor bagi kedua-dua paksi X dan paksi Y. Nilai nombor akan semakin besar apabila ke kanan dan ke atas. Manakala nilai nombor akan semakin kecil apabila ke kiri dan ke bawah. Betul lah kat sini. Kalau kamu perhatikan, titik tengah ni kita panggil sebagai asalan. Titik tengah bagi sistem koordinat inilah. So biasanya kita tandakan sebagai O besar. Dan kamu tengok skala pada paksi X ni, daripada kiri ke kanan nilai dia semakin besar, dan skala pada paksi Y daripada bawah ke atas nilainya semakin besar. Okey, sekarang ni kita tengok kat sini ya. Perjalanan terus dari A ke B tanpa melalui C ialah jarak yang terpendek. Perhatikan kat sini, kita ada titik A, ada titik B. Kalau ini dekat sini titik C. Okey. Antara A kepada C, ini kita panggil sebagai jarak mengufuk. Kalau kamu tengok kat sini berapa nilai jarak mengufuk, kira petak dia ada 1, 2, 3, 4, ada 4. So nak tahu berapa jarak dia, tengok kat sini nilai dia 1, ini 5. Jadi 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi jarak jarak mengufuk AC sama dengan 4. Kemudian tengok daripada C ke B. Ini kita panggil sebagai jarak mencancang. Okey. Kira petak dia berapa jarak mencancang daripada C ke B. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. 5. So titik B ni kalau tengok pada ni paksi Y ni, B nilai dia 7. C ni pada paksi Y sama dengan 2. So 7 tolak 2 sama dengan 5. Betul lah yang kat sini 5. Okey, jadi jarak mencancang daripada titik C kepada B sama dengan 5. Okey. Kemudian daripada rajah ini, kaedah teorem Pythagoras digunakan untuk menghitung jarak AB. Jarak yang condong lah. Kita nak kira bagaimana? Kita boleh kira menggunakan satu kaedah yang dipanggil kaedah teorem Pythagoras. Iaitu, ini formula dia. AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. AB kuasa 2 ni maksudnya jarak AB lah. Jarak AB kita kuasa 2 sama dengan jarak AC kita kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Okey. Jadi AB sama dengan sebab kat sini kita ada AB kuasa 2. Jadi kuasa 2 ni kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi AB sama dengan punca kuasa 2 AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Okey. Ini adalah kaedah teorem Pythagoras yang kita boleh gunakan untuk menghitung jarak condong pada sistem koordinat kartes. Okey, alright. Jadi untuk pelajaran kita hari ini sampai sini saja cikgu nak ajar kamu.
So untuk latihan kamu, cikgu nak kamu ni lah lengkapkan jadual ni. Jadual ini lengkapkan, buat dalam buku latihan matematik 2 kamu. Kalau ada sebarang masalah atau soalan, kamu boleh tanya cikgu lah dalam grup Telegram subjek matematik. Okey, sekian. Terima kasih.